Di dalam tajuk bicara tentang faktor kesabaran dan kecekalan. Faktor kesabaran dan kecekalan para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in, dan terutamanya iaitulah junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini di antara bicara tentang ibrah, iaitulah pelajaran daripada perjalanan kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaik-baik dalam kita membicarakan tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah semata-mata kerana menariknya kisah semata-mata, tapi yang paling utama iaitulah kita sama-sama mengambil i'tibar, sama-sama mengambil ibrah, iaitulah pelajaran daripada kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dinukilkan ada beberapa perkara yang paling penting, iaitulah tentang faktor kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga para sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in. Kerana perkara ini sesuatu yang sungguh luar biasa, benda yang pelik ni, tuan-tuan, orang mesti akan cari apa punca dia, apa sebabnya, kan? Jadi kalau disebutkan di dalam kitab, orang yang sabar pun akan tercengang, kan? Orang yang cerdik pun akan bertanya-tanya sesama mereka, apakah sebab dan faktor yang membuatkan orang Islam begitu ketat, begitu sabar dan begitu istiqamah mereka berada di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berbagai-bagai mihnah, tribulasi dan juga cabaran yang mereka lalui, tapi mereka tetap teguh dan tetap mereka itu sabar untuk menghadapi semua ujian yang diberikan. Muslimin para jemaah sekalian, ini bicara ni kita dah bincangkan mukadimahnya pada kuliah yang lepas. Nombor satu, yang pertama-tamanya iaitulah tidak lain tidak bukan kerana faktor keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka ni kenal Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar daripada lisan, lidah, tapi hati. Ini penting iman. Dan waktu bulan Ramadan Allah SWT sebut orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan, difardukan ke atas kamu berpuasa. Jadi orang yang menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala ini, insya-Allah dalam kategori orang yang sempurna imannya. Maksudkan dia nak tinggalkan makan, minum dia, bahkan berusaha untuk melakukan ibadah dengan sebaiknya. Kalau tanya faktor, kenapa buat semua ni? Kenapa tinggalkan makan? Kenapa tinggalkan minum? Dan daripada waktu sekian sampai ke waktu sekian, bahkan pada bulan ni pula, dan ramai pula orang hadir ke masjid, ada solat tarawihnya, mesti ada sebab dia. Tidak lain tidak bukan kerana faktor iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nombor satu. Yang keduanya, iaitulah kepimpinan yang diterima sepenuh jiwa dan raga. Kepimpinan yang dimaksudkan di sini iaitulah kepimpinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang orang berjuang, dan kadang-kadang kan tengok semangat, tengok kental, terus istiqamah. Antara faktornya kerana pemimpin. Kalau pemimpin itu seorang yang sememangnya sepatutnya dijadikan contoh tauladan, lima orang akan terus kekal dan teguh bersama dengannya. Apatah lagi kepimpinan umat Nabi, sahabat baginda radhiyallahu anhum ajma'in ini adalah kepimpinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah seorang pemimpin tertinggi bagi umat Islam.
malah bagi manusia seluruhnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki pribadi yang luhur, jiwa yang sempurna sallallahu alaihi wasallam, serta akhlak yang mulia. Dan bila sebut tentang akhlak yang mulia ni, bahkan kita boleh kategorikan, kita sebutkan paling mulia, sehingga Al-Quran Karim memuji akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang agung, perawakan yang baik dan tabiat yang umrah, menyebabkan hati-hati manusia tertarik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan mereka sanggup berkorban mempertahankan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentang mengorbanan bukan sekadar pengorbanan jiwa harta, tapi bahkan jiwa raga mereka, demi semata-mata kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini akan dibicarakan tuan-tuan pada tajuk yang sedang kita bincangkan. Sahabat ni sampai nyawa mereka sanggup gadai untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu dalam peristiwa di Taif. Dia telah jadikan tubuh badannya sebagai dinding ataupun perisai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang balik bantukan Nabi, jadi dia pergi jadi dirinya sebagai perisai. Itu Sayyidina Zaid bin Harithah. Begitu juga dalam peristiwa Uhud, di Uhud, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dikepung. Memang kalau ikutkan orang-orang musyrikin saat ketika itu, memang munasabahnya memang mereka ni mampu untuk bunuh Nabi SAW sebab dah dikepung. Tapi di sisi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada beberapa orang sahabat awal yang mereka masa ketika itu memang berjuang bermati-matian. Memang ada yang mati, yang ada yang syahid. Beberapa orang sahabat syahid, dan yang syahid saat ketika itu dan tinggal ada dua orang, iaitulah Sayyidina Talhah bin Ubaidillah dan juga Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi kisah ini juga satu kisah yang sangat hebat, bagaimana mereka ini mempertaruhkan nyawa demi keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ni sanggup korban nyawa, gadai nyawa. Jadi memang hebat kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan seumpama yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dianugerahkan kepada sesiapa. Baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki nilai kemuliaan, kebaikan dan keutamaan yang paling tinggi darjatnya. Jadi kalau ada kita jumpa orang yang baik setara mana sekalipun, dia takkan melebihi kebaikan yang ada pada Rasulullah SAW, kesempurnaan yang ada pada Nabi SAW. Kita jumpa orang yang akhlak yang mulia sebagainya, kita boleh kategorikan dia adalah dia termasuk daripada kalangan yang mengikut jejak langkah Rasul SAW. Kalau sama level dengan Nabi, itu tak ada, apatah lagi lebih daripada Rasulullah SAW. Tak ada. Sebutkan kesempurnaan seumpama yang dimiliki Nabi SAW tak pernah dianugerahkan kepada sesiapa. Jadi semua daripada kalangan kita berusaha untuk menjejaki
akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau baik, kalau hebat sekali mana pun, dia takkan sama dan setara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita belajar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak belajar cerita orang lain, kisah orang lain, belum tentu ada tauladannya. Dan kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bicara kerana padanya ada Quran. Quran sebut laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada contoh tauladan yang baru. Kelembutan, amanah dan kebenaran serta semua jalan kebaikan yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali diragui oleh para musuh. Musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam pun sesekali tidak pernah menafikan kebaikan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amanah baginda Rasulullah SAW. Kalau tuan-tuan bicara dalam peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW antara yang paling lewat, paling akhir pada hijrah. Kalau ikutkan logik akalnya, Nabi SAW lah pergi awal lah, kan? Supaya selamat terlebih dahulu. Tapi tak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling lewat berhijrah. Sahabat-sahabat lain dah hijrah awal lah. Ada disebutkan kenapa? Kerana yang pertamanya agar supaya dipastikan sahabat-sahabat ni selamat. Sahabat-sahabat ni yang terlebih dahulu selamat di tempat yang aman. Kalau Nabi SAW hijrah dulu, kebarangkalian sahabat-sahabat ni mereka ni tak sempat naik. Itu nombor satu. Tapi yang keduanya, iaitulah kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ada simpan barang amanah. Nabi SAW ni ada antara kerjayanya, Nabi SAW ni simpan amanah, yang mana simpanan yang Nabi SAW diamanahkan kepadanya juga diberikan ataupun dipertanggungjawabkan harta milik orang-orang musyrikin, musuh Nabi. Dalam bab akidah, bab lain mereka musuh dengan Rasulullah SAW. Tapi tentang amanah Rasulullah SAW, bab jaga barang sebagainya, mereka yakin pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah musuh. Dan sememangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah tidak membawa semua harta mereka ni. Nabi SAW tak bawa sama. Memang Nabi SAW seorang yang amanah. Walaupun mereka ni memusuhi, membenci Nabi SAW, dalam bab ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan amanahnya dengan sebaik. Ini tauladan. Walaupun musuh, Nabi SAW berikan dulu, bagi selesaikan semua harta-harta yang disimpan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Ini musuh pun tidak meragui akan sifat amanah yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau musuh pun tidak meragui, apatah lagi di kalangan para pencinta dan sahabat-sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Tidak sebutir perkataan pun yang keluar daripada mulutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan orang segera meyakini kebenaran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal satu hari dia pernah berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Muhammad." Abu Jahal ni semua kita sedia maklumlah, musuh ketat, paling kuat, benci kepada Nabi,
dalam kategori Fir'aun. Nabi SAW sebut Fir'aun hadhihi, Fir'aun umat ini jahat semua. Dia pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kata Abu Jahal, sesungguhnya kami tidak pernah mendustakan kamu, akan tetapi yang kami dustakan ialah ajaran yang kamu bawa ini. Dia kata macam tu, Nabi, kami tak dustakan kamu tentang mulianya, tentang amanahnya, tentang baiknya. Sebab tu mereka semua gelar Al-Amin. Sebelum Nabi SAW dilantik menjadi Nabi, Al-Amin gelaran yang diberikan oleh orang-orang Quraisy kepada Rasulullah SAW. Maka kata Abu Jahal, kami tidak pernah mendustakan kamu, tapi yang kami dustakan adalah ajaran yang kamu bawa. Maka Allah Ta'ala pun turunkan firman-Nya, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Sebenarnya mereka bukan mendustakan, tetapi orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan kedegilan mereka semata-mata. Pada suatu hari, orang-orang kafir ini dalam satu peristiwa yang lain, mereka berbual-bual perkataan-perkataan yang menyakitkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa ini Nabi SAW sampai pula. Nabi SAW datang. Mereka berbual-bual itu dekat-dekat Kaabah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Kaabah, Nabi SAW macam biasa kan, tawaf. Round yang pertama, Nabi SAW dengar mereka membicarakan yang menyakitkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Round yang kedua macam tu juga. Round yang ketiga macam tu juga. Sampai kali yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai orang-orang Quraisy, aku datang kepadamu membawa penyembelihan. Nabi SAW sebut macam tu. Tiba-tiba mereka terdiam, sehingga kan yang paling berak di kalangan mereka pun berbicara dengan cara yang paling baik di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gerut dia bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik, kita sebut naikkan sikit suara tu, apabila mereka takut kan, betul lagi kata-kata itu daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah juga dalam peristiwa yang lain, apabila orang-orang Quraisy mencampakkan uri unta di atas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud. Peristiwa ini dalam riwayat disebutkan yang melakukan perbuatan keji itu adalah Uqbah bin Abi Mu'ayyad la'natullahi alaihi. Dia tengah duduk dengan orang-orang Quraisy di sisi Kaabah dekat Masjidil Haram, lalu melihat mereka akan Nabi SAW yang sedang solat. Nabi SAW ini solat di Masjidil Haram, Nabi SAW solat. Jadi masa saat ketika itu mereka pun saling mencabar antara satu sama lain, siapa daripada kalangan kamu yang berani nanti bila Muhammad dia sujud, dia tahu pergerakan solat Nabi, ada rukuk, ada sujud. Nanti kalau Muhammad sujud, siapa yang berani angkat uri unta ni letakkan di belakang Nabi? Jadi itu cabaran siapa yang paling berani. Sebab perbuatan ini adalah satu perbuatan yang keji, perbuatan yang terkutuk tengah beribadah. Petang lagi dilakukan kepada sebaik-baik manusia. Nak buat jahat, dan kepada orang jahat ni mudahlah sikit, tapi nak buat dekat orang baik ni baik, memang tak ada hati buruk lah kan. Nak
buat jahat tersebut, jangankan kata baginda Nabi SAW sebut nak buat jahat tak terima pun, tak tergamak pun nak buat. Contoh buat kat Tok Bilal ke, nak buat kat siang ke, nak buat jahat dengan orang yang baik ni, memang orang tu tak ada hati. Petah lagi orang yang sebaik Rasulullah SAW. Nabi SAW tengah sujud, lalu bangunlah Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Dalam riwayat sebutkan yang ceritakan kisah ini, manusia paling celaka masa itu. Dia berani, dia ambil uri unta tu, kemudian dia diletakkan di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berani buat. Ini namanya berani tak bertempat. Dia letak uri unta tu di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud. Sehingga kan bila dia letak uri unta tu, orang yang berada di sekeliling semua ketawa terbahak-bahak, mentertawakan Nabi. Sampai ada yang kira macam sebut joget lah, loncat-loncat seronok sangat sampai joget. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditertawakan, ada uri unta dalam. Nabi SAW tak bangun daripada sujudnya, dalam sujud yang banyak tak bangun, sehinggalah datang puteri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membersihkan uri unta itu. Barulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangun daripada sujudnya. Bila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangun daripada sujud, baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus mendoakan kecelakaan kepada orang-orang Quraisy. Disebutkan satu persatu nama. Antara nama yang lain Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Dalam doa Nabi, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Ya Allah, kecelakaan ke atas pulang menghukum kepada Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Dihitung nama mereka, dia ada lebih kurang 7 orang. 7 orang. Sehingga kan bila mana mereka mendengar doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka semua berhenti ketawa, tersentak, senyap terus. Tadi ketawa, ada yang sampai menari-nari, tapi dengan doa Nabi terus diam terus. Antara yang disebutkan kerana apa? Kerana mereka tahu doa di tempat tersebut doa mustajab. Doa di Kaabah ni memang mustajab, tuan-tuan. Doa lebih-lebih lagi di Muntazam. Ini memang disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada kesempatan, ada peluang berada di hadapan Kaabah, pergilah ke Muntazam, berdoalah di sana. Cuma jangan buat live. Jadi lain pula, dia boleh mengganggu ibadah. Dah elok dah berada di depan Kaabah, dah elok dah berada di depan Muntazam, live pula. Buat live ni, takut-takut dia akan mencacatkan ibadah itu. Jadi biar kita nikmati. Nikmatlah sosok. Mana rasa nangis ke, tak payahlah nak tunjukkan dekat kamera, nak nangis dekat kamera tu, nak nangis kepada Allah. Jadi dia mencacatkan ibadah. Jadi nangis sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh, sebab memang itu tempat yang mustajab. Begitu juga di Hijr Ismail, begitu juga di antara Rukun Yamani dan juga Hajarul Aswad. Jadi semua tempat itu tempat yang mustajab. Jadi mereka yang mendengar doa Nabi ini terus takut, terdiam, kerana mereka yakin tempat yang didoakan itu tempat yang mustajab. Dan yang ketiganya kerana yang berdoa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun mereka ni benci Nabi, untuk Nabi, ketawakan Nabi, tapi dia tahu dalam bab benarnya Nabi SAW ni, kalau dia keluarkan satu-satu kata, perkara itu ianya
memang bakal terjadi hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Petang lagi kita orang Islam diajarkan hati-hati kepada orang yang dizalimi, orang yang zalim. Orang yang zalim ni bersama juga tuan-tuan, dia tak ada hijab. Jangan berani menzalimi ke atas orang. Kalau pernah ada rasa zalim ke orang, minta maaf cepat-cepat. Takut dia ada doa yang kebaran kalian, yang doa itu ditujukan kepada kita, wa'iyazulillah. Jadi minta Allah SWT lindungi kita sebab doa orang yang dizalimi ini doanya mustajab. Baik, mereka terus terdiam kerana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sememangnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dimustajabkan. Kesemua mereka yang disebutkan namanya, seorang demi seorang tadi, Uqbah bin Abi Mu'ayyad, Abu Jahal, semua yang dihitung nama mereka ni menjadi mangsa diperigi buta di medan Badar Al-Qur'an. Semuanya mati di medan Badar Al-Qur'an, dan semuanya ditempatkan di seluruh tempat dekat Badar, iaitulah sebuah perigi buta. Tuan-tuan muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, demikianlah hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun di mata musuh baginda Rasulullah SAW. Dan banyak lagi kisah yang lain, antaranya kisah Taimah bin Abu Lahab. Kepada dia Nabi SAW berdoa, Allahumma sallit alaihi kalbah min kilab. Doa ni biasa kita dengar, tapi doa ni sebenarnya Nabi SAW doakan untuk Taimah bin Abu Lahab. Kisah Ubay bin Khalaf yang insyaAllah ada peluang, ada kesempatan kita cuba sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Jadi kerana ini berkat bulan Ramadan, jadi kuliah tak boleh banyak-banyak, cepat dia rasa kering. Jadi mohon doa daripada para jemaah sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkati bicara kita, berkati majlis kita pada pagi yang berbahagia. Dan kalau ada peluang jemaah-jemaah sekalian, dan saya daripada Tahfiz Darul Furqan, seperti biasa bulan Ramadan kami ada sediakan, kami ada buka untuk mana-mana jemaah yang sudi untuk menaja pelajar-pelajar tahfiz kami, sekitar 300 orang lelaki dan juga perempuan pelajar asrama. Jadi kita buka tajahan berbuka puasa satu hari 1,800. Tapi terpulanglah kepada jemaah-jemaah nak sudi nak bagi berapa pun, insyaAllah kita terima. Jadi begitu juga dengan sumbangan-sumbangan yang lain, insyaAllah sebenarnya dengan bulan Ramadan yang barakah ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati dan melipat gandakan segala usaha kita, insyaAllah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekadar itu dahulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, segala kekurangan, kelemahan daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.